Assalamualaikum, saya Hairul Ikul. Okey, sekarang ni saya ada di Giat Mara Keluang bersama Cikgu Aizuddin, ataupun nama glamour dia Cikgu Din. Okey, so Cikgu Din ni adalah salah seorang tenaga pengajar yang mengajar di Giat Mara Keluang dalam bidang PE, pendawai elektrik. So, hari ni Cikgu Din berbesar hati ataupun nak kongsikan tips kalau dekat rumah kita ni kotak fuse ataupun DB box ni ataupun kita panggil apa ni, switch utama dekat rumah ni trip. Macam mana nak buat sementara nak menunggu ataupun nak tunggu technician datang ke rumah. Boleh Cikgu Din? Nanti Cikgu Din terangkan sikitlah apa fungsi-fungsi setiap komponen ataupun breaker yang ada dekat bahagian sini. Boleh Cikgu Din? Boleh. Okey, jom. Kat sini gelap. Panas kat tu. Kita pergi bawa kipas dulu. Boleh Cikgu? Okey, so kalau anda dapat lihat ni adalah bengkel Giat Mara Keluang. Okey, ini adalah bengkel Giat Mara Keluang. Iaitu bengkel pendawai elektrik. Okey, kita letak atas meja ni lah. Okey, kita letak atas meja ni. Okey, Cikgu Din. Apa tips ataupun apa yang Cikgu Din nak sharekan sekiranya kalau DB dekat rumah kita trip? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekali saya ucapkan terima kasih kepada Cik Hairul lah. Okey, sama. Datang ke Giat Mara Keluang ni. Okey, so saya adalah Cikgu Aizuddin yang mengajar dalam pendawai elektrik PW2 lah. Okey, so tips yang saya nak bagi pada hari ni adalah macam mana kat rumah kalau kita punya rumah tak ada karen. Tiba-tiba trip gelap kan. So katalah suami bekerja, rumah kat rumah tak tahu nak buat apa kan. So nak tunggu tu lambat kan. So kita adalah tip-tip ataupun langkah-langkah awal yang kita boleh buat untuk menyelesaikan masalah sekiranya rumah kita trip lah. Okay. So ni kat sini dalam kat rumah tu adalah alat-alat perlindungan yang telah ada kat dalam rumah tu. Ini kita panggil dia kotak fuse agihan lah. Kotak fuse agihan. Kalau orang panggil DB. Okey. Tu DB tu dalam bahasa Inggeris. Distribution box. Okey. So kat pecahan dia tu alat perlindungan yang pertama ni adalah kita panggil dia switch utama ataupun main switch. So, kalau kita tengok dekat sini yang pertama ni, kalau kita dapat tengok okey, yang ini ataupun yang ini. Yang ini dia panggil main switch. Okey, dia ada fuse. Fuse kat sini. Dalam tu ada fuse. Okey. So, kita minta Cikgu Aizuddin ataupun Cikgu Din terangkan sebetul-betulnya tentang pendawai elektrik ni supaya semua penonton betul-betul faham. Sebab apa tahu? Sebab Cikgu Din pakar dalam bahagian ni sebab dia dah banyak sangat mengajar pelatih-pelatih ni. Jadinya kita minta Cikgu terangkan. Okey, Cikgu. Main switch. Ya, betul. Okey. Kita tengok dekat main switch ni ada yang 32. Yes. Ada yang 63. Ya, okey, mana satu yang betul sebenarnya, Rom? Kalau ikut betul sebenarnya kita kena buat kira-kira lah. Okey, tapi kebiasaannya kalau kata rumah yang rumah biasa ataupun dengan beban yang tak terlampau banyak, tak ada aircon apa semua, so penggunaan switch yang sesuai adalah 32M sudah mencukupi lah. Okey, maksudnya kalau basic rumah yang menggunakan single phase, basic 32. So kalau diorang nak naik 63, kebiasaannya kita tengok beban lah. Kalau ada aircon sampai 2-3 biji ataupun ada pemasangan water heater, so kita bolehlah tukar kepada 63 ampere lah. Okey, maksudnya tak salah lah. Tak salah. Itu je sebenarnya nak tahu. Sebab apa lah, takut-takut nanti kan. Bila kita dengar pendapat wireman dia kata tak boleh pakai 32. Ya, betul. Kena pakai 63. Nanti bila kita dah upgrade 63, wireman dia kata tak boleh pakai 63, kena pakai 32. So sebenarnya dua-dua tak salah. Bergantung pada load ataupun kesesuaian rumah tu. Kalau rumah tu kecil tak payahlah pakai besar. Kalau rumah tu besar pakailah yang kecil. Itu poin dia. Okey. Clear Penonton semua clear Itu tip daripada Cikgu Din. InsyaAllah Cikgu Din akan terangkan sebelum kita nak reset macam mana nak buat. Okey, next Cikgu, apa nama sebelah dia ni? So yang sebelah ni kita panggil dia RCCB lah, ataupun Residual Current Circuit Breaker. Yang nombor 2 ni lah, yang ada button warna kuning. Yang ada button ataupun orang kampung biasa panggil dia automatic. Tapi saya kita belajar ELCB lah ataupun RCCB lah. Fungsi dia apa Cikgu? RCCB ni fungsi dia adalah untuk perlindungan pembumian. Maksudnya kalau kata current tu ada arus bocor, so kita tak nak kita sentuh barang tu kena karen. So inilah fungsi dia untuk menyelesaikan masalah troubleshoot tu lah. Maksud kalau ada litar pintas, ada short circuit, komponen ni lah yang akan berfungsi dan dia akan putuskan. Okey. So ada juga orang cakap barang ni untuk peti, untuk lining, untuk ni kan. So dekat sini
ada dia punya apa orang cakap, dia punya kadar sensitivity dia. Betul. Kalau cikgu dapat terangkan lagi cantik cikgu. Baik, ini banyak isu dia ni. Banyak isu tentang tentang dia punya sensitivity sampailah wireman yang baru masuk ni kena tibai, wireman yang dah lama pun kena tibai. Okey, sebenar-benarnya. Okey. So untuk ELCB ni sebenarnya kita ada 3 kadar sensitivity lah. Sensitivity pertama adalah 100 mA. 100 mA, yang kedua adalah 30 mA dan terakhir adalah 10 mA. Dia lagi cepat. Bermaksud yang kat mana yang cikgu sebut tadi tu? 100. Yang ni. Nampak tak ada 100 mA ni? Okey, ini bermaksud ini yang 100 mA. Okey. Lepas tu ada yang 30 mA dan satu lagi 10 mA. Okey, apa beza 10, 30 dengan 100 ni? Okey, 100 mA ni Suruhanjaya Tenaga dia dah tetapkan apa-apa barangan yang pemasangan tetap. Pemasangan tetap tu contoh macam lampu, kipas. Maksudnya kita pasang hari ni tak mungkin esok kita pindah. Betul. So, maksudnya pemasangan tetap kita kena gunakan 100 mA. Okey. Kalau 30 mA, pemasangan yang boleh berubah. Contoh macam soket. Kita pasang plug hari ni, kipas. Contoh kipas berdiri kan. Esok kita boleh pindah. So, apa-apa barang yang kita boleh pegang dengan tangan, so kita kena gunakan 30 mA lah. Okey. Saya pun dapat ilmu ni sebab apa saya selalunya saya cakap mesti kena pasang 30 0.03 apa semua orang cakap. Okey, yang 10 tu pula? 10 mA tu adalah tempat hiburan dan tempat yang lembab ataupun basah. Contoh macam kita nak pasang water heater kat rumah, kita kena adakan lagi satu ELCB iaitu 10 mA dengan kadaran sensitivity dia 10 mA lah. So dia lagi cepat sebenarnya. Okey, so bermaksud kalau dekat rumah kita 100 MA tu tak salah lah. Tak salah. Memang betul lah tu. Ya, betul. Cuma kalau kita nak lebih sensitif, barulah kita akan turunkan pada 30 ataupun 10. 10 tu pun kita ikut pada beban yang kita nak pasang lah. Kalau tak ada pasang water heater ataupun tak ada tempat yang lembab, tak perlulah kita nak pasang 10 mA. Mengikut kesesuaian yang telah ditetapkan lah. So saya dah dapat gambarkan sebab saya pomen repair mesin basuh peti sejuk ni. Dan apa saya dapat gambarkan, kalau kita pasangkan kita punya RCCB ni dengan kadar sensitivity dia yang sangat rendah, bermaksud kalau ada sedikit lightning, petir, dia akan tepat trip. Itu satu. Lagi satu, keselamatan kita kat dalam bilik air lah. Saya jagalah. Sekiranya kadang-kadang kita ada dengar orang kena kara, mati, kena water heater, tengah mandi tu kan, tiba-tiba kena kara kan. So bila ada 10 mA ni dia punya kadaran lagi cepat lah. So kalau ada short sikit je terus sebaiknya macam tu lah. Untuk macam cikgu terangkan tadi lah. So bermaksud macam ni tau, anda nak guna 100 pun boleh, nak guna 30 pun boleh, nak guna 10 pun boleh. Cuma kalau anda guna yang terlampau sensitif, kadang-kadang takutnya apa tau, kita keluar pergi balik kampung, betul. Tiba-tiba kawasan tempat kita hujan lebat, ada petir, dia trip. Baru sikit dah trip. So nanti peti ais, ada daging, ada ayam kat dalam tu, semua rosak. Tapi kalau anda nak apa orang cakap, nak jaga keselamatan, setiap komponen tu bolehlah pakai ELCB yang sensitif dia lebih, macam water heater khas untuk water heater saja. Jadi kalau dia trip pun dia tak ganggu yang lain. Okey cikgu, straight to point. Tips dari cikgu, kalau DB dekat rumah trip, macam mana nak buat? So kebiasaannya kalau kita kat rumah semuanya tengah on, betul? Okey, ni nama dia MCB. Ni MCB. MCB. So kebiasaannya kadang-kadang kalau kena kilat ke apa ke ataupun ada kerosakan litar, dia akan trip dekat sini lah. Dekat dia punya RCCB ni. RCCB. Okey. Ataupun orang kampung panggil automatic. Automatic dia, betul. Automatic orang kampung. Okey. So kebiasaannya kita takut nak buat ataupun apa nak buat tak tahu kan. Terutamanya perempuan lah. Terutamanya perempuan lah. Kan, macam ada masa sekiranya kalau litar tu kritikal dia punya kerosakan, kita nak naikkan ELCB ni tak boleh. Betul. Bila kita naik dia tenang balik. Bila naik tenang balik. So apa langkah awal yang kita boleh buat adalah kita matikan dulu semua MCB yang ada. Turunkan semua MCB. Maksud kalau ada 10 MCB ni turunkan semua. Ya, tutup je semua. Okey, so lepas tu kita naikkan balik ELCB ni lah. Okey. Kalau saya dapat terangkan sekali lagi apa yang Cikgu Din terangkan ni, sekiranya kalau dekat rumah anda trip, trip tiba-tiba tak ada petir, tak ada kilat, tiba-tiba trip. Okey. Kebiasaannya kita akan pergi dekat kita punya RCCB ataupun ELCB, kita akan terus naikkan. Betul? So, tapi sebenarnya cara yang betul, kita kena turunkan dahulu dia punya MCB yang kecil-kecil ni, kita turunkan dulu. Baru kita naikkan. Betul? Sebab kadang-kadang bila kita naikkan, dia tak boleh lekat. Naik tendang. Bukan ELCB tu rosak. Sebenarnya ada litar-litar dia yang rosak. Itu poin yang pertama. Okey, poin yang kedua cikgu. Okey. So yang seterusnya, langkah yang seterusnya adalah kita naikkan satu-satu. Satu-satu ELCB. Sekiranya kita naikkan ELCB ni, katalah ELCB ni trip. MCB ELCB ni trip.
So secara automatik kita tahulah ELCB ni yang bermasalah, RCCB ni yang bermasalah. Okey. Okey. So bila dah dapat macam gini, kita turunkan balik MCB ni, kita naikkan semula RCCB ni. So kita teruskan dengan yang belum naik. Ya, kita teruskan dengan yang belum naik. Kita try naikkan juga. Okey. So katalah time kita naik ni, ini pun jatuh juga. So kita tahulah lita ni pun bermasalah. So kita turunkan balik, kita naikkan balik. Okey. So kat sini apa yang kita nak adalah bila kat rumah tu bila mati benda lah ni off RCCB, satu rumah tak ada karen. Betul. Tapi bila langkah yang kita buat ni sekurang-kurangnya ada tempat yang ada karen lah. Maksudnya kita hanya tutup lita yang short Bermasalah sahaja. Mungkin wire kita kena makan di tikus. So kita tutup satu lita, yang lain boleh pakai lagi. So itulah tips daripada Cikgu Aizuddin ataupun Cikgu Din daripada Giat Mara Keluang. Kalau anda nak belajar lebih lanjut lagi macam mana sistem agihan DB ni dibuat, macam mana nak buat pendawaian, anda boleh datang ke Giat Mara Keluang untuk belajar. Okey Cikgu, boleh tak Cikgu terangkan sedikit Giat Mara Keluang ni, pendawai elektrik sini dia ni sampai level apa ni? PE PW2 ke, PW3 ke, 4 ke, 10 ke, apa ke semua ni Cikgu terangkan. Okey. Bengkel Giat Mara Keluang, pendawai elektrik. Okey. Khusus ni ditawarkan berapa lama Cikgu? Khusus ni kita tawarkan selama 2 tahun ataupun 24 bulan lah. 24 bulan. 24 bulan dengan selama 1 tahun dia dekat sini, dia akan menjalani latihan di dalam bengkel dan juga kelas teori. Okey, so selepas setahun dia akan menjalani latihan industri ataupun berapa lama industri? Selama 9 bulan. 9 bulan industri. Okey, lepas tu? Lepas tu baki 3 bulan terakhir tu adalah dia kena balik semula ke Giat Mara untuk persediaan dia untuk peperiksaan lah. Peperiksaan dari apa tu? Suruhanjaya Tenaga dan SKM juga. SKM bermaksud diorang nanti keluar. Maksudnya tempoh pembelajaran adalah 2 tahun. Ya, betul. Setahun dekat Giat Mara. 9 bulan dia kena buat latihan industri. Dia senang cakap macam praktikal lah. Okey, dengan macam praktikal 9 bulan. Selepas 9 bulan praktikal diorang kena datang balik semula sini untuk ambil ujian akhir. Ya, betul. Untuk dapat untuk pastikan diorang ni dapat sijil kemahiran Malaysia SKM. Betul. Level berapa sini? SKM level 2 dengan pendawai wire PW2 lah. Oh, maksudnya diorang akan keluar akan dapat 3 sijil lah. Ya, 3 sijil. Sijil Giat Mara, SKM level 2 dan juga sijil daripada ST, Suruhanjaya Tenaga, iaitu PW2. Okey. So dalam masa setahun yang diorang belajar dekat sini, apa yang diorang akan pelajari dekat sini Cikgu? Okey, kita kat sini Giat Mara kita akan mahirkan pelatih-pelatih kita dengan pendawaian, membuat pendawaian lampu, membuat pendawaian soket. Lepas tu kita mahirkan lagi diorang dengan kawalan motor. Bukan saja main-main buat wiring saja, kita akan mahirkan diorang dengan membuat kawalan motor. Macam mana kita nak buat lita, macam mana kita nak hidupkan satu motor tu, ada motor single phase, ada motor three phase, ada penghidup talian terus, ada penghidup star delta, autotran. So kita mahirkan diorang sebelum diorang keluar ke latihan industri lah. Okey. Maksudnya dekat sini diorang akan belajarlah semua tentang pendawaian untuk single phase. Sebab tu kita bagi PW2 lah. Ya, betul. Okey. Faham. Maksudnya kat sini nanti pun diorang akan tarik kabel, bengkok pipe, apa semua dia lah. Semua. Trunking, metal trunking, apa semua? Semua kita akan ajar. Okey, bermaksud dalam masa setahun tu insya-Allah ilmu pendawaian elektrik tu semua cikgu bogelkan. Bukan korang dibogelkan, ilmu tu dibogelkan semua, maksudnya diserahkan ataupun dikasih habis. Tak ada simpan-simpan. Apa yang kita ada kita bagi. Betul. Biar dia orang keluar daripada Giat Mara ni, dia orang bersedia. Betul. Untuk kerja dalam industri. Okay, so diorang habis 2 tahun, diorang akan dapat PW2. So kalau ada pelatih-pelatih yang berminat nak ambil PW4 ke ataupun nak ambil AO ke, penjaga jentera ke apa kan, ada tak Giat Mara di negeri Johor ni yang cikgu boleh cadangkan? Okey, untuk sambung buat PW4 ataupun Casman, kita boleh cadangkan pada pelatih adalah sambung di Giat Mara Ledang lah. Giat Mara Ledang ada Casman, betul, dengan PW4 lah. Okey, so kalau untuk satu lagi Giat Mara adalah Giat Mara Tebrau lah. Sambung PW4. So maksudnya PW2 orang gelarkan dia sebagai wireman. Wireman, betul. PW4 orang akan panggil dia Casman. Wireman Nail. Wireman Nail. Okey, yang Casman ni dekat mana? AO. Maksudnya anda ada sijil penjaga jentera, anda akan dapat AO. Sebenarnya Giat Mara ni kalau cerita tentang pendawaian, tak payah tak asing lagi dan tak payah nak mempertikaikan lagi lah. Banyak dah wakil-wakil Giat Mara yang pergi
sampai world skill. Betul cikgu kan? Banyak dah sangat-sangat Giat Mara, wakil-wakil Giat Mara, pelatih-pelatih Giat Mara yang dah sampai ke world skill. So jangan mempertikai lagi kebolehan Giat Mara tentang sistem pendawaian. Dan untuk mengetahui semua, Giat Mara sampai ke A1, AO semua kan? Ada kan? Yang saya maklumkan daripada PW2, PW4, AO, A1 semua ada dekat Giat Mara. Kursus jaga masa panjang, kursus jaga masa pendek semua ada. Okey cikgu. Ada apa-apa info tambahan yang cikgu nak sampaikan? Ada tak kalau macam orang Keluang nak datang sini, rumah dia nak buat rewiring, boleh tak nak minta tolong cikgu Din wiring kan? Boleh. Kita kat sini Giat Mara Keluang ni kita ada satu program namanya program TRIC. Ada trik kat sini okey. Itu adalah training income generate. So dia diwujudkan adalah untuk melatih bekas pelatih kita dan menepati Giat Mara punya untuk jadi usahawan lah saya cakap. Usahawan. So diorang kita latih untuk jadi usahawan dan mana-mana orang yang nak datang ataupun rumah ada masalah boleh datang ke Giat Mara Keluang. Kita ada sediakan perkhidmatan lah. Macam mana saya cakap luar ada buat perkhidmatan pendawaian, senggara apa semua. So sama juga dengan Giat Mara Keluang lah, kita ada sediakan tu semua lah. Semestinya harga berbeza, lagi murah, mesra pelanggan. Dan kualiti tu standing dengan yang saya dekat. Mestilah standard kan. Sebab Giat Mara dah dapat kelulusan daripada ST kot untuk buat latihan. So mestilah dia punya kerja dia mestilah bagus. Okey. So bahasanya orang Keluang, orang sekitar Keluang apa sini kalau ada masalah dengan pendawai elektrik, nak dapatkan khidmat nasihat daripada profesional daripada Giat Mara, boleh. Nak datang boleh, nak hubungi pun boleh. Telefon, nombor telefon kita dah pinkan dekat ruang komen. Okey. Terima kasih sangat-sangat cikgu sebab Giat Mara Keluang ada 3 kursus yang ditawarkan. Yang pertama pendawai elektrik, yang kedua sistem komputer dan juga jahitan pakaian lelaki. Jadinya saya nak pergi ke kursus yang kedua iaitu khusus sistem komputer. So saya ucapkan terima kasih sangat-sangat kerana cikgu layan kita orang kat sini apa semua. So kita nak pergi ke kursus sistem komputer yang ada dekat Giat Mara Keluang ni. Okey, jom. Okey. Jom, kalau tengok inilah dia punya bengkel dia. Okey, sebenarnya bengkel ni dekat saya pun tak sure sebab saya bukan orang Keluang, tapi yang saya tahu yang saya datang tadi ni adalah dekat bangunan Mara lah. Komputer. Okey, jom. So ini dia punya pejabat pentadbiran dia. Okay, ini pejabat pentadbiran. Kalau anda dapat lihat ini adalah bengkel teknologi sistem komputer dan ini adalah pembuatan pakaian lelaki lah. Ini adalah bengkel untuk jahitan pakaian lelaki. Nanti sebab saya menarik sangat nak pergi ke bengkel ni, jadi kita masuk sini dulu sebab satu-satunya di Johor hanya ada di Keluang saja membuat pakaian lelaki. Jom kita pergi dulu untuk ke bengkel yang ni dulu. Assalamualaikum. Salam. Cikgu. Ya, saya. Siapa nama cikgu? Cikgu Aida. Cikgu Aida. Okey, kita bersama Cikgu Aida yang bertanggungjawab untuk berkongsi ilmu di Giat Mara Keluang ni untuk kursus apa nama yang kursus ni cikgu? Teknologi sistem komputer. Teknologi sistem komputer. Okey. Kalau cikgu dapat terangkan sedikit teknologi sistem komputer ni berapa lama kursus ni ditawarkan? Okey, kursus kita tawarkan selama 6 bulan. Biasa kita akan panggil sepanjang bulan Januari dan juga bulan Julai. Maksudnya ada 2 sesi lah pengambilan. Ada 2 sesi pengambilan. Januari dan juga Julai. Januari dan juga Julai ada 2 sesi. Okey. So, dalam tempoh 6 bulan ni apa yang mereka pelajari tu? Okay, kita ada 8 modul. 8 modul untuk Giat Mara punya syllabus. Okey, untuk sistem komputer ni lah. Sistem komputer ni ada buka pasang, lepas tu ada baik pulih komputer. Ni tu yang kat belakang ni diorang tengah buat ni. Kalau cikgu tengah boleh cikgu kira kalau saya nak masuk ke cikgu punya bengkel ni. Kita boleh. Jom kita masuk kita bengkel sistem komputer yang ada dekat Giat Mara Keluang. Okey, ni nampak tak? Okey, ini betul-betul bengkel nama je. Ini adalah bengkel komputer. Ini adalah ruang kerja pelatih-pelatih untuk membuat buka pasang, untuk pasang networking, untuk betulkan printer. Ini adalah antara alatan dan bahan yang digunakan pelatih untuk buat tugasan. So maksudnya kalau macam saya tak sure ni modul berapa, tapi diorang akan belajar buka CPU ni, baraikan semua sekali dan kenal semua komponen-komponen tu. Kenal semua komponen. Bila dah tahu, dah kenal, kita akan pasang balik bagi sampai dia hidup dengan masukkan dengan sistem
operasi semua siap-siap lah. Macam dengan yang software yang ada. Macam diorang yang tengah buat lah ni. Ya, sekarang diorang tengah buka pasang, mengenali komponen-komponen komputer yang sedia ada. Pasang balik dengan menggunakan tool-tool yang kita gunakan sepanjang tugasan untuk buka pasang ni. Saya tengok semua perempuan, okey, ada lelaki. Maksud Ada. syarat nak masuk kursus komputer ni bukan perempuan sajalah. Bukan. Kita daripada umur 16 hingga 40 kalau masih lagi berhazat. Kita boleh terima. Okey. Saya teruja juga ni tengok diorang godek-godek, perempuan godek-godek repair komputer dia apa-apa semua kan. Okey, Ibu. Tadi cikgu cerita apa? Selain daripada kita belajar buka pasang, kita ada juga belajar untuk pasang CCTV. Termasuk sekali dengan modul dia? Termasuk dalam modul yang kita ada 8 tu memasang CCTV, kemudian untuk buka betulkan baik pulih telefon mudah alih. Okey. So maksud tadi kalau 8, kalau saya salah cikgu betulkan Maksud dekat sini pertama kali diorang memanglah kalau modul keselamatan peralatan tu biasalah itu dah 2 modul lah. Betul. Lepas tu modul ketiga diorang akan buka komputer, repair komputer. Dan lepas repair diorang kena masuk software dia pula. Ni hardware. Lepas tu install dia punya software apa semua. So maksudnya dia belajar sistem software. CCTV pun ada? Ya, CCTV, kemudian pasang networking. Okey, networking, modem apa-apa semua tu. Semua configure sekali siap-siap dengan server, dengan klien sekali. Oh, maksud diorang ni keseluruhan lah diorang belajar. Bukanlah setakat datang sini belajar format komputer, servis komputer, bukanlah. Saya salah anggap lah ni. Kemudian sekalian dengan lagipun pelatih teknologi sistem komputer dia akan terima 3 sijil. Dalam 3 sijil tu melibatkan sijil profesional Giat Mara. Sijil Giat Mara. Sijil kemahiran Malaysia tahap 3 dan terus level 3. Terus level 3. Teknologi sistem komputer dia tak ada 1-2. Dia terus direct jadi technician. Kalau misalnya dalam industri kita terus jadi juruteknik sistem komputer lah. Yang lagi satu cikgu juga kata 3. Cisco IT Essential. Dia adalah international punya sijil. Dia punya syllabus dia kita combinekan untuk Giat Mara punya syllabus dan juga SKM punya syllabus. So rasanya diorang keluar akan dapat 3 sijil tu. Sijil Cisco ni kalau cikgu dapat terangkan lagi ni, apa kelebihan dia kalau pelatih-pelatih ni keluar dapat ada sijil Cisco ni? Dia orang boleh pergi ke mana kalau dia orang nak? Kebanyakan dalam industri lah. Industri sebab dia terkini. Dia punya nota dan dia punya syllabus yang dia bagi tu terkini dengan up to date apa teknologi yang berlaku sekarang. Kalau macam ni kita kalau ikutkan yang dia orang pakai ni hardware ni masih yang jenis yang lama dulu. Tapi dengan Cisco dia kita bagi tahulah mungkin model ni dah tak keluar lagi, dah keluar model yang baru untuk Cisco. Itu yang terbaik lah. Okey. Cikgu, ada tak input tambahan yang mungkin saya terlepas ataupun cikgu nak sampaikan? Mungkin dekat sini ada kursus jangka masa pendek ke, ataupun kat sini ada orang awam dia nak hantar format komputer ke, nak repair handphone ke, boleh ke? Sebab tengok sini memang tempat pusat latihan ni. Boleh. Sebenarnya boleh. Orang keluar kalau misalnya ada masalah untuk betulkan nak servis ke ataupun nak repair laptop ataupun PC, boleh datang ke Giat Mara Keluang. Pelatih-pelatih yang sudah ada, kita akan bantu macam mana cara untuk buat kerja-kerja macam ni lah. Dan dalam masa yang sama kita nak ajar diorang macam mana nak buka bisnes. Itu untuk kursus jangka masa pendek lah. Jangka masa pendek lah. Jangka masa pendek kalau untuk belajar CCTV ke pun ada juga. Tapi kita bergantung kepada permintaan lah. Kalau misalnya mungkin ada kumpulan dalam 5-6 orang, dah boleh buka kelas untuk kumpulan tu. Okey, so macam ni pemahaman saya dalam masa 3 minit apa yang cikgu, siapa nama cikgu ni? Aida. Cikgu Aida terangkan macam ni. Sesiapa orang Keluang, sebenarnya tak semestinya orang Keluang. Orang Aitam ke, orang Keluang ke, orang mana-mana lah. Kalau datang daripada Perlis pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Tapi dalam waktu kita operasi lah. Bermaksud macam ni tau. Kalau anda nak belajar kursus jangka masa pendek, sebab kalau nak belajar secara full time mungkin ambil masa 6 bulan. Mungkin anda tak ada komitmen, tak ada masa ataupun dah bekerja, tak dapat nak cuti panjang. So jadinya boleh je ambil kursus jangka masa pendek, datang ke Giat Mara Keluang ataupun hubungi Giat Mara Keluang untuk tanya ataupun untuk tahu lebih lanjut. Sebab apa? Kursus jangka masa pendek ni dia punya cara, dia punya perjalanan dia adalah anda boleh pilih modul apa yang anda belajar. Tapi macam kat Mara Keluang ni, cikgu ni lebih fokus pada modul CCTV. So jadinya kalau anda nak belajar buat pemasangan CCTV, syarat dia minimum 5 orang. 5 orang telefon cakap, cikgu saya dah ada 5 orang, saya nak datang belajar
cara pemasangan CCTV. So, bila jadual cikgu free? Okay, bergantung pada jadual cikgu jugalah. Maksudnya nanti cikgu akan semak. Bila jadual dia free, nanti dia akan setkan balik. Okay, contoh 1, 2 dan 3 hari bulan ni, boleh tak? Kalau kata okay, boleh. Ambil buat pendaftaran apa semua. Terus datang ke Giat Mara Keluang, insyaAllah cikgu akan ajarkan macam mana cara pemasangan CCTV dengan cara yang betul. Sebab di sini dia bukan setakat pasang, dia siap set terus masuk ke handphone. Betul kan? Betul. Itulah sistem komputer di Giat Mara Keluang. Alright. Cikgu, masih ada kekosongan lagi ke cikgu untuk khusus ni? Sampai 19 hari bulan masih ada lagi kosong. Masih lagi. Maksudnya kalau ada orang datang nak mohon boleh lagi? Boleh. Okey, tak apalah macam ni. Okay. Siapa-siapa yang berminat boleh datang, tetapi kalau anda datang tiba-tiba cikgu kata, "Oi, sorry, dah penuh." Bermaksud janganlah kecil hati, sebab apa? Bukan anda seorang saja kan, ramai sangat orang nak masuk. So jadinya kalau anda nak hubungi awal-awal, kalau dah penuh sekalipun jangan kecewa, isi je borang untuk sesi tahun hadapan. Bulan Januari. Untuk sesi Januari ataupun sesi 1. Okey. Syarat masuk Giat Mara cikgu? 16 tahun, 15 tahun ke atas? 16 tahun lah. 16 tahun sehingga 40 tahun. 40 tahun. 3M dan yang paling penting minat. Bukan sebab mak bapak suruh. Kalau suruh mak bapak tak jadi. Dia datang kat sini dia termenung kan. 3M yang cikgu maksudkan tadi adalah boleh membaca, boleh menulis, boleh mengira, tapi satu lagi M tadi minat. So utama dia saya terbalikkan dulu, minat dulu. Kalau tak ada minat jangan datang sebab nanti dia akan mengganggu kawan-kawan lain yang minat. Okey. Alright cikgu, terima kasih sangat-sangat cikgu kerana luangkan masa dengan kita dekat sini apa semua. Saya nak pergi satu lagi khusus yang ditawarkan di Giat Mara Keluang ni, iaitu khusus jahitan pakaian lelaki. Okey, jom. Terima kasih cikgu. Okey, jom kita pergi ke satu lagi khusus yang ditawarkan di Giat Mara Keluang ni. Tadi kita dah masuk khusus pendawai elektrik dan juga kita dah masuk sistem komputer. Kalau anda tengok bengkel dia memang sangat teratur, kemas apa semua. Cun, okey, memang cun bengkel dia. Sejadinya kita pergi satu lagi bengkel. Kenapa saya masuk bengkel ni, bengkel yang terakhir? Sebab satu-satunya, okey, satu-satunya bengkel pembuatan pakaian lelaki yang ada di negeri Johor. Kalau anda tengok, selalu anda tengok saya buat review dekat Giat Mara yang lain, semuanya adalah bengkel membuat pakaian wanita. Tapi di sini adalah satu-satunya. Jom kita jumpa dengan cikgu dia. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Oh, lupa. Okey, so cikgu nama siapa cikgu? Cikgu Yazid. Cikgu Yazid. Jom masuk. Cikgu. Sila. Memandangkan bengkel cikgu ni satu-satunya bengkel yang ada dekat Johor. Okey, kamera kita kat sini. Cikgu tengok kamera Okey, satu-satunya bengkel yang ada di Johor iaitu bengkel jahitan pakaian lelaki. Membuat pakaian lelaki. Okey, kalau cikgu dapat terangkan, khusus ni ditawarkan berapa lama? Khusus di Giat Mara ni ditawarkan untuk pembuat pakaian lelaki selama 6 bulan. Oh, 6 bulan. Sama lah macam jahitan pakaian wanita ni? Sama, 6 bulan. Okey, 6 bulan. So, dalam tempoh 6 bulan tu, apa yang mereka pelajari yang membezakan jahitan pakaian wanita dan juga jahitan pakaian lelaki ni? Yang membezakan pakaian lelaki dengan pakaian wanita ni adalah dari segi struktur badan lah. Maknanya yang lain hampir sama. Cara mengolahnya sama, tapi pengkhususan kepada pakaian lelaki ni dia membuat kemeja, membuat baju kopra, baju Melayu. Utama sekali yang kita tekankan sebenarnya untuk diorang boleh pergi jauh pakai baju Melayu lah. Pakai baju Melayu moden, baju Melayu tradisional. Untuk lelaki. Untuk lelaki saja. Mana itu pengkhususan yang sepatutnya diorang kena mahir lah. Yang basic asas dia menjahit tu sama. Bermaksud diorang akan menggunakan mesin-mesin ni lah sama. So contoh macam ni. Ni mesin apa cikgu? Ni mesin jahit lurus. Okey, mesin jahit lurus. So dekat sini berapa jenis mesin yang diorang akan pelajari? Kita akan pelajari dalam 2-3-4 mesin. Yang pertama sekali mesin jahit butang, mesin jahit boleh bro, kenapa? Kita pergi tengok. Cikgu nak tunjukkan mesin jahit butang. Kat mana cikgu mesin jahit butang? Mesin jahit butang di belakang. Oh, di belakang. Mesin mesin jahit tepi. Oh, ni mesin jahit tepi. Yang khusus memang khas untuk membuat pakaian lelaki. Ada beza ke dia punya jahitan pakaian lelaki dengan perempuan jahit tepi dia? Dia terus interlock. Dia terus boleh pakai. Tak payah nak
ulang alik. Okey. So ni mesin jahit tapi untuk jahit kemeja. Kemeja. So yang belakang ni? Yang di belakang ni kita ada Ni macam je ni. Ini mesin apa ni, butang. Oh ni Lubang butang. butang. Mesin lubang butang. Ada dua lah. Oh kalau macam baju Melayu tu ada 4, 3 tu 4. yang keliling tu ni lah mesin dia. Ini mesin. Okey. Ini mesin. Kalau kita nak gunalah. Maknanya penggunaan dia memang khusus lah. Memang mesin khas. Yang ni pula you? Ini sama lah. Ni pun sama? Ini pun sama. Yang ini mesin press. Mesin press. Mesin press. Okey. So yang ini yang akan kita gunakan dekat modul dua modul iaitu vest dan boost jacket. Maksudnya mesin press ni untuk buat apa? Untuk buat line? Untuk gamkan Oh kalau kain tu dua layer. Oh, okey. Faham. Kita pasang tu lah. Okey, so bermaksud diorang kat sini, diorang macam biasalah. Macam ni diorang tengah potong, lepas tu diorang cantum, jahit apa sampailah siap satu pakaian tu. Tapi kat sini adalah khusus untuk pakaian lelaki macam tu. Okey cikgu, sini cikgu. Okey cikgu. Syarat nak masuk dekat sini. Macam ni syarat nak masuk Giat Mara Keluang ni terutamanya dalam khusus bidang jahitan pakaian lelaki ni. Untuk di Giat Mara Keluang khusus jahitan pakaian lelaki sama juga seperti TSK. Dia 15 tahun ke atas. 15 ke atas boleh membaca 3M lah. 3M boleh membaca, menulis dan juga mengira. Yang satu lagi memang betul lah minat kena penting lah. Minat penting betul. So dalam tempoh 6 bulan ni habis diorang 6 bulan diorang akan dapat sijil apa tu? Diorang akan dapat sijil sekiranya berjaya, diorang akan dapat sijil Kemahiran Malaysia SKM level 2. Okey, level 2 dan sijil profesional Giat Mara. Sijil profesional. So diorang akan dapat 2 sijil tu lah. Okey. So itu je lah. Okey. Yang nampak boleh kita ketengahkan lah. Okey. Cikgu kat sini, kalau orang luar, orang awam, orang Keluang nak ada tak macam program jaga masa pendek ke ataupun ada kalau nak buat tempahan baju ke apa ke boleh ke kat sini? Untuk di Giat Mara Keluang, program-program yang kita adakan lah. Seperti 3L, TOD, Training of Demand, TVET Junior untuk pelajar-pelajar sekolah. Dan untuk orang awam sekali memang kita alu-alukan lah. Sekurang-kurangnya dalam kapasiti dalam 5 orang ke atas lah itu. So maksudnya ada lah. Ada. Bermaksud kalau ada orang nak belajar khusus jaga masa pendek. InsyaAllah ada kat Giat Mara Keluang terutamanya dalam khusus jahitan pakaian lelaki pun ada. So cuma maklumat lanjut macam ni maklumat lanjut senang saja. Sekarang ni zaman dah moden, anda terus pergi ke Facebook page iaitu Giat Mara Keluang. Sebiasaannya Giat Mara Keluang akan update apa-apa khusus jangka masa pendek yang dia tawarkan macam tu. Cikgu ada apa-apa lagi yang cikgu nak sampaikan tak sebelum saya nak pergi jumpa bos ni? Saya nak jumpa bos ni. Ada apa-apa info tambahan yang mungkin saya terlepas? Kita masih lagi terbuka lah untuk pengambilan masih lagi terbuka sehingga 19 hari bulan. Okey. So sebab kepada sesiapa yang berminat untuk masuk ke Giat Mara Keluang khusus pembuat pakaian lelaki dialu-alukan lah. Okey, terima kasih sangat-sangat. Okey, so siapa-siapa yang berminat nak masuk Giat Mara Keluang khusus jangka masa pendek ataupun khusus jangka masa panjang, untuk khusus jangka masa panjang masih lagi dibuka. Anda kena datang sebelum 19 ke 15 tadi cikgu tu cakap. So anda boleh datang terus ke Giat Mara Keluang untuk tahu lebih lanjut. So kita nak jumpa dengan pengurus Giat Mara Keluang, pengurus Giat Mara Keluang yang bertanggungjawab menguruskan Giat Mara di negeri Keluang ni. Jom kita jumpa dia punya tuan pengurus dia. Handsome muda lagi ni. Okey tuan. Kita salam sikit tuan. Okey. Nama tuan? Nama saya Muhammad Haziq. Saya pengurus Giat Mara Keluang lah. Okey. So Giat Mara Keluang tadi saya dah bawa Giat Mara Keluang ada 3 khusus yang ditawarkan. Betul, ada 3 khusus. PE, pendawai elektrik, jahitan pakaian lelaki dan juga sistem komputer. Betul. Okey. So ada apa-apa yang tuan nak sampaikan ataupun nak alu-alukan kepada kita punya penonton ni apa semua ni? Okey. Sebenarnya saya nak beritahu sikit lah Giat Mara Keluang ni apa. Kadang-kadang orang Keluang ni dia tak tahu, dia dengar je Giat Mara tapi apa itu Giat Mara? Betul. Kenapa ada kat tengah-tengah bandar ni kan? Jadi Giat Mara ni sebenarnya kita ialah satu pusat yang menyediakan latihan kemahiran untuk Bumiputera. Okey. Di mana macam mana? Biasanya
orang budak-budak lepasan SPM, dia habis belajar, kadang-kadang ada yang tak berapa minat dalam akademik. Dia lebih minat kepada kemahiran. Jadi kita tahu nak pergi mana. Betul. Jadi Giat Mara adalah salah satu pusat latihan. Pusat latihan untuk diorang sertai lah. Dan kelebihan Giat Mara ni banyak sebenarnya. Masuk adalah yuran sikit, tapi memang kata apa? Sedang ada allowance kan? Ada allowance lagi. Giat Mara ada allowance berapa sebulan? RM200 sebulan. Okey. Dan tak payah bayar apa-apa barang latihan pun. Datang, masuk saja, yang penting minat. Lepas tu dapat allowance, dapat lagi ilmu. Betul. So pilihlah bidang masing-masing. Kalau kat Giat Mara Keluang memang ada 3 bidang ni lah. Betul. Pendawai elektrik, pakaian lelaki dan juga sistem komputer. Okey John. Masih ada kekosongan lagi ke? Kalau diorang tadi ada cikgu cakap ada cikgu cakap tak ada. Kalau lebih baik kita dengar sendiri daripada mulut pengurus dia sendiri. Masih ada kekosongan lagi ke untuk sesi kedua ni? Sebenarnya kita masih menerima lah. Masih menerima. Kekosongan tu masih ada sebenarnya. Tapi macam ada cikgu tak ada cikgu ada cikgu maksudnya kan? Dah penuh lah ni. Dah penuh lah. Macam elektrik ni dah penuh. Dah terlalu ramai. Dan memang orang kata apa, kehendak dia ada permintaan dia pun terlalu banyak lah orang kata. Tapi ada juga khusus yang mungkin masih ada kekosongan macam komputer tadi kan. Jadi boleh datang. Boleh So, boleh telefon kita dia dulu. punya tarikh tutup? Kalau boleh sebelum 19 hari bulan Ogos lah. Sebelum 19 hari bulan Ogos untuk tarikh tutup pendaftaran untuk sesi Julai hingga Disember ni. Tapi kalaulah anda datang pengurus ataupun kerani ataupun cikgu kata minta maaf dah penuh, jangan marah-marah. Sebab apa? Anda boleh isi borang untuk sesi tahun hadapan. Okey, kalau ada orang nak datang kat Giat Mara Keluang ni, tadi saya datang sesat juga. Giat Mara Keluang ni dekat mana location dia ni? Cuba terangkan sikit. Okey, kalau orang Keluang ni dia dah tahu sebenarnya. Giat Mara Keluang ni dekat bangunan Arkid Mara. Ini bangunan Arkid Mara lah ni. Tapi kadang-kadang tu bila bersembang dengan masyarakat setempat, diorang tanya, mana Giat Mara Keluang ni kan? Level berapa kat sini? Dia senang lah. Selalu saya jawab, tepi sungai. Tepi sungai? Tengah bandar Keluang. Orang akan nampak. So maksudnya bangunan Giat Mara, dia berkongsi ataupun dia duduk di bangunan Arkid Mara. Yes. So dekat sebelah sungai Keluang ni lah. Datang je sini. Waktu operasi dia bila dah? Pada hari Ahad hingga Khamis. Pukul 8 pagi hingga 5 petang lah. Cuma hari Khamis tu pendek sikit lah. Sampai 3. Setengah hari sampai pukul 3. Jadi naik tingkat 3 bukan tingkat 2, 1 tu marah. Okey, baik. Terima kasih sangat-sangat. Ada apa-apa lagi info tambahan yang tuan nak sampaikan? Okey, macam saya nak terangkan, nak highlight sikit lah. Macam trik tadi, trik untuk elektrik. Jadi siapa penduduk Keluang yang rasa nak buat perselenggaraan pendawaian dekat rumah, rasa nak tukar lampu, Wak Imah pun kalau benda yang terlalu simple macam tukar plug ke apa semua kan, boleh datang. Kita akan bagi harga special. Okey. Itu special offer daripada Giat Mara Keluang. Kalau nak dapat special offer lagi daripada Giat Mara mana yang Giat Mara Mersing. Pengurus dia kata apa tau? B40 siapa nak servis kereta, nak tukar minyak hitam saya bagi free. Tapi untuk Giat Mara Keluang, pengurus dia kata sesiapa warga Keluang yang ada masalah pendawai elektrik, kalau perlukan perkhidmatan untuk pendawai elektrik, boleh datang ke Giat Mara. InsyaAllah dia bagi harga kasih sayang, harga special untuk semua penduduk negeri Keluang. Kalau disebut Hairul Vikul, kita bagi lagi special. Itu yang special je tu. Okey, alright. So bos, terima kasih sangat-sangat kerana sudi menerima kunjungan kita datang ke sini, bagi layanan yang baik apa semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih sangat-sangat kepada pengurus dan juga semua cikgu-cikgu Giat Mara Keluang ni. Saya pun juga nak ucapkan terima kasih lah pada Encik Hairul Vikul ni kan. Bukan dekat dia datang ni, daripada Kempas. Daripada Johor, Kempas. Daripada Johor. Memang jauh lah. Dan Keluang ni ikutkan ke Johor dalam 2 jam jugalah kan. Tapi kita sekarang ni tengah borak tour. Last malam kita di Giat Mara Labis. Setelah Labis kita terus Keluang. InsyaAllah petang ni kita ada dekat Sembrong. Kat Sembrong. Boleh tengok lagi lah. Terima kasih. Sembrong ni ada macam-macam juga. Kan? Terima kasih sangat-sangat bos. Okey, alright. Jom. Kita nak akhiri kita punya live video untuk sesi yang pertama di Giat Mara Keluang ni. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi dan kita ucapkan Assalamualaikum. Bye-bye.